Berselirak dengan anjing. So cerita lah. Hari pertama pergi rumah Tok Batin. Tok Batin kebetulan di stroke, umur sebelah badan. Tugas kami Islam. Jadi hari pertama tak cerita buat Islam lagi. Semua dia cerita pengalaman hidup. Dia orang tua kita rangaikan. Oh, dia hidup dulu asal kampung mana, dia kahwin anak mana, anak sulung Tok Batin mana sekarang, gini cerita habis. Kita pun tahu lah, ya. Boleh urat sikit-sikit, kita urat lah dia. Dia urat refleks tapak kaki, dia urat saraf dia, tubuh badan dia. So cerita lepas tuan, dia pakai sepeda je. Anjing pergi la ilaha illallah. Macam kalau orang minggu tak mandi, penuh buku kita dengan daki hitam ni, ya. Lepas urat kan makan sirih pula, ya. Mana itulah cabarannya. Kalau sudah orang tak adalah mutahidah lah jawabnya, ya. Jadi mana cabaran besar. Akhirnya suatu hari ketiga kita cerita tentang hidup mati. Siapa jadi kita, siapa yang beri kita nyawa, ya? Siapa yang bagi kita apa nikmat, boleh menengok, boleh tengok, boleh makan sedap semuanya, boleh jalan hidup selama ini, ya? Semuanya Allah yang bagi. Dan Allah minta apa? Kita tuan-tuan hari ni kalau nak tengok cerita sedap, kena ada estro. Estro ni free ke? Kena bayar. Kalau tak bayar, kena potong. Kena nak sedap mendengar, kena beli CD lagu. Kalau beli kaset dan minta apa sedap bunyi, nak kena beli CD. Radio pula bukan berapa, bukan jalan-jalan jenis radio. Nak sedap, kena berhabis duit. Tapi ni semua nikmat Allah bagi ni, dia tak minta bayaran. Tak ada bil turun pada langit setiap bulan. Kita bulan ni tengok macam-macam benda. Jadi Allah keluar bil yang kena bayar ni. Dengar macam-macam benda sedap, dia kena bayar bil, tak ada. Ya Allah nak kita beritahu dia, kita mengaku Allah tu sebagai Tuhan kita tu je yang Allah minta. Lepas ni kita akan mati. Macam mana hidup kita dalam kubur. Lepas tu lah tuan-tuan, akhirnya Alhamdulillah dia masuk Islam. Bayangkanlah daripada muda, tak pernah apa terfikir nak masuk Islam, tapi Allah beri hidayah. Kita ni sebab bersabar aja. Kita ni digelar sebagai hidayah tu apa? Hidayah tu irsyad. Hidayah ni ada dua. Pertama hidayah tu irsyad, yang kedua hidayah tu taufik. Hidayah tu irsyad ni, ini maknanya jalan untuk menunjuk ini manusia supaya beriman kepada Allah ni ialah makhluk. Kita sebagai manusia kadang-kadang Allah datangkan dalam mimpi. Tetapi hidayah itu taufik ni hak Allah, kata ulama. Kalau kita ngaji taufik, man yuwaffaqa yuwaffiqu taufiqa, maknanya kalau Allah setuju dia nak jadi baik di Islam, beriman, maka Allah akan campurkan keimanan dalam hati. Maka alhamdulillah diberi. Lepas tu kadang-kadang setengah orang tuan-tuan, ini kisah benar. Ini masyarakat Poras ni, dia menghadiri satu upacara kebumian orang Islam. Ini mungkin kawan baik dia lah. Dia go sampai ke kubur. Dia tengok kubur orang Islam digali dalam, ampuh kepala. Akhirnya dia masuk Islam. Sebab apa? Bila orang tanya sebab apa masuk Islam, saya masuk Islam sebab orang Islam ni kalau bumi mati, kubur gali dalam, ya? Kalau saya dia orang asli, kata dia mati, kubur gali tohok ni pakai pinggang, ni gali babi. Di tanah apa petang ni kan malam tu gali babi. Kalau dia takut mayat dia menggali di babi, ya, kalau mati dalam Islam ni kubur dalam, maka masuk Islam ni. Bukan susah sangat tuan-tuan kalau nak jadi hidayah. Sebab itulah dalam kes di Mekah, dia ni orang tua dah buat apa program dakwah di situ, akhirnya dia masuk Islam. Dia mengucap la ilaha illallah. Belum lagi belajar buat solat, ya, buat wudu, buat taharah, semua tak ada lagi. Kemudian dia sakit. Dia sakit duduk di rumah keluarga dia meninggal dunia. Dan saudara waris ni tak tahu dia dah Islam. Mereka kebumikan ikut adat orang asli. Dia sudah kubur orang asli dikali toko. Dia sekali dengan mangkuk puyuh berangga kain baju dia buat pangking sebelah kubur. Dia buat pondok ke situ. Kemudian tuan-tuan, berita ini sampai ke pengetahuan pejabat agama Islam daerah. Lalu minta pandangan mufti, gali semula kubur itu mesti diuruskan secara Islam. Bayangkanlah tuan-tuan, lebih kurang tak silap saya hampir 2 minggu begitu. 2 minggu lah tuan-tuan, mayat campur dalam kubur, dalam tanah, berair apa semua, apa jadi? Dah pecah biji mata, dia dah pecah perut, dia dah berulat, keluar ulat apa semua. Sedang ke seminggu pun dah berulat dah. Sebelum mandi ke jenazah, dah berulat. Budak baru lahir, jenis apa, budak dada, buat projek dengan budak perempuan, mengandung anak luar nikah, campur budak tu dekat tepi sungai mati. Jumpa dia budak-budak tengah main, bawa pula ke apa, ke hospital, pergi hantar, tunggu
laporan pakar forensik seminggu pula. Keluar daripada penting tu pun dah berulat dah tak ulat. Tapi hak ni bila diperintahkan gali, habislah semua polis, ya, orang jabat gali semua, ni hospital semua tunggu ni. Pakai alat tutup hidung ni. Pakai alat tutup hidung. Gali tuan-tuan, dia nampak dia bila kain dia dah kuning. Kemudian sampai dekat jenazah tu tuan-tuan, tak ada benda. Elok macam orang kau meninggal, macam orang tidur. Inilah tuan-tuan, dia belum lagi belajar tentang apa hukum agama Islam, amal ibadat, hanya mengisytiharkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi tuan-tuan, bagaimana Allah muliakan itu. Imam mandi ke jenazah tu, Ustaz Malik hidup lagi. Dia penting sebenarnya jadi imam kontrak di masjid, dia masjid Muazzam. Untuk rahmat Allah sekalian, beruntung dia awal hidupnya tidak beriman, tetapi di penghujung hayat dia beriman. Lalu dia lahir macam dia dibersihkan segala dosa ni. Dia dikira macam bayi yang baru lahir daripada kandungan ibunya. Kita ni tuan-tuan bersyukur pada Allah, diulang balik mula-mula lahir utama dari Islam, kemudian sampailah hari ini. Di saat ini kita masih lagi Muslim demo. Dan nikmat yang keempat paling besar yang kita nak lakukan, kita nak ingat supaya kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur, ialah dalam banyak-banyak orang Islam, Allah pilih kita tuan-tuan untuk menerima Islam dan iman ini dengan cara yang sangat mudah. Ada orang yang terima Islam dan iman ini, isytihar Allah sebagai Tuhan ini begitu sukar. Perjalanan hidup dilalui cukup susah. Macam Bilal bin Rabah. Tuan-tuan kenal Bilal bin Rabah? Barangkali tuan-tuan kenal. Tapi kalau tanya budak-budak lain, tahu lah aku kenal Tok Bilal kampung tu. Mawi kenal. Ya. Tapi tuan-tuan, Bilal bin Rabah tak kenal. Dia masuk Islam tuan-tuan. Masa tu mana lagi bilang rukun solat ada 13, rukun wudu ada 6, rukun iman ada 6, ya, rukun Islam ada 5. Tok lagi baru mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditangkap ni bila oleh majikan dia, sebab ni hamba. Diseksa, dijemur di tengah padang pasir yang panas. Semua riwayat mengatakan dipakaikan baju besi supaya aku melecur kulitnya. Dia atas bara api sampai pecah lemak perut dia. Ditindik pula batu besar di atas badan dada supaya sukar bernafas, panas lagi, sukar bernafas lagi, penuh penyiksaan. Tetapi dia hanya mengucapkan apa? Ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Satu. Takkan keluar daripada akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita gini tuan-tuan, tu soal katakan diseksa, diubut bunuh, diancam, diberi tawaran untuk Islam. Kalau you keluar daripada Islam, saya akan bagi proton perdana bisik. Begitu. Orang dah buat lain kan. Nak pakai kamera ke proton perdana bisik. Bisik ke kamera tuan. Bagi proton perdana bisik, kalau bagi Toyota Camry lagi sedapnya. Baru tu dah. 2.4 DPTR. Driverless Time Intelligent. Itu belum bagi lagi tuan-tuan Honda Legend. Itu baru. Diberi tawaran dah keluar Islam. Anak-anak muda, kalau you keluar Islam dengan masuk Kristian, I akan bagi motor apa? Jurago 750. Kau yang tayar lebar sekitar, terbalik dari mata 4 tayar kata tuan-tuan, keluar daripada Islam. Hari ini macam mana hujah orang Kristian untuk menjadikan anak-anak muda kita selesa keluar daripada Islam masuk Kristian tanpa rasa bersalah.